Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada student accounting cikgu. Baik, hari ini kita masuk modul 3, perakaunan untuk kawalan dalaman. Okey, jadi hari ini semua pelajar rujuk modul 3 muka surat 25 di mana cikgu akan ajar bagaimana kita hendak menyediakan penyata penyesuaian bank. Okey. Baik. Jadi kita lihat soalan di muka surat 25. Okey. Sujata seorang peniaga tunggal menerima penyata bank bagi bulan Januari 2005. Beliau mendapati baki akhir penyata bank berbeza dengan baki buku tunai. Baki buku tunai pada 31 Januari 2005 berjumlah 2,670. Okey, jadi bila kita dapati baki bank berbeza dengan baki di buku tunai, maka kita perlu menyediakan penyata penyesuaian bank. Okey, itu adalah baki di buku tunai. Dan Sujata bila dia melihat penyata bank yang dia terima, baki dia tidak sama dengan buku tunai. Jadi dia perlu menyediakan penyata penyesuaian bank. Setelah Sujata membandingkan penyata bank dengan buku tunai, dia bandingkan kedua-duanya, dia dapati perkara yang berikut telah ditemui. Yang pertama, dia dapati arahan tetap. Dia telah membuat arahan tetap setiap bulan supaya pihak bank membayar insurans sebanyak 840 dan ini belum direkodkan dalam buku tunai. Okey, yang pertama ialah arahan tetap. Yang kedua, cek 1,320 untuk promosi dan 270 kepada Pamela belum dikemukakan kepada bank. Dan ini adalah cek belum dikemukakan. So, apa lagi? Dividen. Penerimaannya, dividen ialah penerimaan 456 daripada sifil berhad dan buku cek. Dividen penerimaan. Buku cek kena bayar. Mana pihak bank potong daripada duit akaun. Ini cikgu dah terangkan di muka surat 23 hari tu. Okey, dividen penerimaan daripada sifil berhad dan buku cek RM30 belum direkodkan dalam buku tunai. Okey, apa lagi? Cek 4,880 daripada kedai cincin telah didepositkan pada 30 Januari 2005 tetapi masih belum dikreditkan oleh bank. Jadi ini kita panggil deposit belum dikreditkan. Kenapa jadi begitu? Penyata bulan Januari sebab dia masukkan cek tu pada 30 Januari pada hujung bulan. Jadi penyata bank dah keluar, sebab tu dia tidak rekodkan jumlah cek yang dimasukkan. Jadi cek ini ada deposit belum dikreditkan. Cek 920 yang diterima daripada Ajla dipulangkan oleh bank bertanda rujuk penyuruh bayar. Bila pelajar tengok saja rujuk penyuruh bayar, ini adalah cek tak laku. Okey, apa lagi? Cek yang dibayar kepada Zaharul bernilai 980 silap direkodkan sebagai 890 dalam buku tunai. Okey, sembang punya sembang, sepatutnya 980, dia terkurang pula tulis kepada 890. Dia perlu tambah lagi RM90. Soalnya yang ni pula cek yang diterima daripada Sofia bernilai 390 silap rekod sebagai 390 silap rekod sebagai 930 dalam buku tunai. Yang ini pula dia terlebih debit. Okey, jadi accountant tak boleh lakukan begini kerap kali. Okey, 390 yang sepatutnya dia pergi rekodkan 930. Jadi dia kena keluarkan semula duit yang lebih tu sebanyak 540.
bila kita dah buat perbandingan antara penyata bank dan buku tunai, ya, kita kena kemas kini. Gunakan kaedah yang pertama, kaedah kemas kini. Kita kemas kini dulu terlebih dahulu. Bagaimana? Okey, yang pertama sekali, masukkan baki buku tunai kita. Ya, sebelum kemas kini, baki tu tarikh dia ialah tarikh akhir bulan berkenaan Januari 31, baki BB 2670. Kemudian arahan tetap, ya. Kita belum masukkan lagi, jadi kita masukkan di sebelah kredit insurans 840. Untuk kaedah 1, iaitu kaedah mengemas kini buku tunai, cek belum dikemukakan dan deposit belum dikreditkan, kita jangan usik. Ya, di mana cek belum dikemukakan dan deposit belum dikreditkan, kita akan masukkan dalam penyata penyesuaian bank. Okey. Soalnya apa lagi? Ingat ya, CBK dengan DPK jangan usik ya. Kita tengok lagi. Selain daripada itu, kita masukkan dalam buku tunai. Dividen, penerimaan 456, kita masukkan di sebelah debit. Buku cek di sebelah kredit. Buku tunai, ya, kita tulis buku cek, masukkan RM30. Okey, deposit belum dikreditkan, jangan usik ya. Okey, tu kita nak masukkan dalam penyata penyesuaian bank. Cek 920 adalah cek tak laku dan kita kena keluarkan semula daripada buku tunai. Jadi kita tulis cek Ajlah cek tak laku. Okey. Soalnya yang terkurang kredit tu, ya, kita kena tambah lagi. Ya, kepada Zaharul kita perlu tambah lagi RM90. Dan yang terlebih debit tadi kita kena kurangkan, ya, kepada Sofia 540. Bila dah selesai, ya, kita tambah, ya, baki bank, baki BB dan dividen, dan kita dapat jumlah dia 3,126 di kiri dan kanan. Kemudian kita tolak semua insurans, buku cek, Ajlah, Zaharul dan Sofia. Maka kita akan dapat baki RM706. Okey. Jadi baki baru buku tunai kita setelah dikemas kini tinggal RM706 sahaja. Jadi bila dah dapat baki yang baru ni, kita sediakan penyata penyesuaian bank. Okey, sekarang kita nak sediakan penyata penyesuaian bank ya. Baik. Apa perlu kita buat? Kita ambil baki yang kita baru dapat tadi, masukkan di penyata penyesuaian bank. Tulis baki debit buku tunai terselaras, bermakna yang telah dikemas kini RM706. Kemudian kita masukkan cek belum dikemukakan, iaitu yang pertama promosi 1,320 dan kemudian Pamela 270. Tambahkan kedua-duanya, bawa jumlah dia ke kanan, ya. Kemudian kita tambah dengan RM706, kita dapat RM2,296. Tolak dengan deposit belum dikreditkan, iaitu kedai cincin sebanyak RM4,880. Jadi RM2,296 tolak dengan RM4,880, kita dapati baki yang ada di penyata bank negatif, iaitu RM2,584. Okey, jadi kita dah tahu, ya, baki di bank dah jadi negatif, ya. Okey, jadi sebab tu kita perlu menyediakan penyata penyesuaian bank untuk memastikan, ya, baki di penyata bank, ya, sama dengan baki di buku tunai. Okey. Baik. Jadi kita dah sediakan penyata penyesuaian bank. Okey. Jadi, ya, pelajar boleh rujuk jawapan yang telah cikgu sediakan. Selamat mencuba.